Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang bersiaran sama saya di Bola Rotan. Kita akan menyaksikan perlawanan akhir di antara pasukan Perejam 5 Events menentang Kerinci. Dan pada anda yang sedang menonton, mohon share, tolong share live ini di mana-mana juga siaran yang anda berada. Sepak takraw Exoso Cup 2020. Lawan akhir di antara Perejam 5 EB di sebelah kanan saya dan Kerinci A di sebelah kiri saya. Kedua-dua sedia. Okey, sekiranya anda dengar suara saya dengan jelas, tolong komen. Kalau dengar suara saya, tolong komen. Tolong bagi tahu yang suara saya clear. Sebab kalau tak, nanti tak dengar susah. Okey, clear. Mantap. Okey, cool. Baik, nak duduk dalam keadaan lebih selesa. Okey. Adjust sikit kamera. Perejam sepak bola. Kerinci sedia. Baik. So, pertemuan ini menemukan 0-0. Faisal. Rebut ada 3,000. Haikal berlibas di situ. So, apa yang anda sedang saksikan sebenarnya ini adalah pertemuan Regu Kerinci yang membariskan pasukan MSSM Pulau Pinang pada tahun 2017 kalau saya tak silap. Ya, betul 2017 kan. Yang mana ketika itu mereka menang akhir menentang lawan Kelantan ke Terengganu kan, lupa saya. Baik, so apa pun laluan yang dihadapi oleh Regu Kerinci membariskan 3 pemain daripada Pulau Pinang, rakan sebaya, rakan yang sama-sama berlatih di sekolah dulu di Mutiara Impian. Haikal nombor 9, Faisal nombor 2. Mereka menghadap Kimi di hadapan sana. Yang mana Kimi, kalau anda masih ingat, merupakan blocking yang baik. Yang mana Kimi merupakan adik kepada killer STL Perak, iaitu Joy. Yang mana Kimi merupakan pemenang terakhir KFC Utusan tahun 2017 juga, beraksi di Kuil City Mall dulu. Vida Omar dan apit kanannya pastinya orang yang dikenali ramai, iaitu Afifuddin, apit kanan negara kita. Baik, servis Faisal. Afifuddin juga terkena nampaknya. Lupa saya tengok video. Dian. Okey, dan Fida yang melambungkan bola yang baik kepada Faisal itulah Dian. Kalau saya tak silap, Dian adalah killer yang terpilih pemain terbaik MSSM 2017. Maksud saya ingat lagi, saya bagi hadiah kasut palas kepada dia. Faisal sekali lagi. Afifuddin menjadi mangsa yang kali kedua betul-betul servis Faisal. Kalau kita lihat dari segi otot kaki Faisal, nampak dengan saizing badan dia itu, memang kita dapat bayangkan kekuatan yang ada pada kaki kiri ni. Cuma apa yang saya boleh katakan, sekiranya Faisal beraksi di STL, dia akan agak rumit sebab gerakan kaki kanannya sering juga berada dalam keadaan batal. Kaki terangkat. 3 biji berturut-turut. Faisal menunjukkan kehebatannya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Harap tolong share di FB masing-masing, termasuk juga mohon share di MBR. Tengok di Bola Rotan page. Ini. Baik, sasaran saya 7. Dan Haikal blocking yang penuh sebenarnya daripada Afifuddin, tetapi lantunan bola ke bawah memberikan mata kepada Regu Kerinci. Harus diingat bahawa Regu Kerinci ini hanyalah dibarisi oleh pemain-pemain muda yang baru berusia sekitar 19 tahun. 25, 3 mata ketinggalan. Tekanan buat Regu Perejam 5 Events. Baik, tapi keluar bola dia pada kiri.
Kejohanan ini membariskan banyak pemain-pemain negara dan hanya Afifuddin saja yang berada di pentas final. Separuh akhir pertembungan perejam event 5 event sebenarnya adalah sesama sendiri. Yang mana satu lagi regu yang dibarisi pemain negara iaitu Azizi beri laluan pada regu Afifuddin. Kerana Azizi sendiri dalam keadaan cedera di bahagian lutut beliau dan juga kilanya juga mengalami kekejangan otot iaitu Fatihi. Saya tutup bahagian komen dulu untuk memberikan ruang yang lebih baik untuk sahabat-sahabat menonton. 6-3, 3 mata memisahkan mereka. Servis Faisal. Manakah sasaran? Adakah Afifuddin sekali lagi? Masih lagi Afifuddin seperti saya katakan. Batal kata pengadil. Itu yang saya jangkakan apabila pengadil mula bersifat tegas tentang pergerakan kaki kanan Faisal. Kakinya terangkat. Ini akan mula mengganggu rentak permainan Faisal. Sebagaimana berlaku di kejohanan-kejohanan yang terdahulu. Contohnya di Asian School Games yang berlangsung di Shah Alam, Faisal turut mengalami keadaan yang sama. Servisnya dibatalkan pengadil dan sikit sebanyak mengganggu rentak regunya. 6-4. Mudah dinaikkan. Wah, Omar matikan bola begitu saja. Rentak permainan akan sedikit terganggu. Kesan daripada keputusan pengadil membatalkan servis Faisal dan memang betul keputusan itu. 6-5 kedudukan sekarang. Semakin menghampiri Faisal. Drop sekali lagi. Tidak menjadi. Regu Kerinci sebenarnya saya boleh kata agak kepenatan kerana laluan mereka ke pentas akhir ini sebenarnya sangat perit. Mujo semasa separuh akhir tadi mereka mudah-mudah terhadap Suma Selangor. Sama Kimi. Baik Kimi dinaikkan mudah oleh Faisal. Untuk Haikal, blocking yang tak kena. Itulah rumitnya bila kita berdepan dengan killer backstroke kaki kiri. Kerana pergerakannya agak janggal untuk kita ikut. Dan killer yang berkuasa memang perlu berhati-hati kerana bola yang ditarik mudah menuju ke arah badan dan juga muka. 6-7. Drop yang dijaikkan oleh Haikal semula. Afifuddin. Mudah Afifuddin melakukan tugasan matikan bola. Apa yang saya saksikan sepanjang perlawanan di sini, Afifuddin sangat berkesan dengan pertahanan yang baik daripada Kimi dan juga Omar. Mudahkan Afifuddin matikan bola. Kita tahu konsistensi adalah perkara yang sinonim dengan Afifuddin. Sayang Kimi cuba menarik bola itu ke bahagian Haikal. Saya menjangkakan Kimi cuba mencari kaki kanan ataupun side satu kerana Haikal memiliki dominan kaki kiri. Balik kepada Kerinci. 8-7. Kita mengharapkan perlawanan ini lebih daripada sekadar servis. Drop sekali lagi, mudah dinaikkan Afifuddin. Hantaran daripada Omar, mudah dimatikan oleh Afifuddin. Hampir tidak teruji Afifuddin. Kita dapat lihat dengan penuh ketenangan dia mematikan bola itu. Haikal perlu lebih berusaha untuk melakukan hadangan. Faisal perlu kembali kepada servis-servis padu sambil mengharapkan servisnya tidak dibatalkan pengadil. Baik kali ini, tapi sayang line merah memisahkan mereka. Lawanan sudah mula menjadi agak perlahan temponya. Lapan 9. Satu mata memisahkan mereka. Faisal, adakah dia akan cuba mencari Omar? Masih lagi Afifuddin tapi dapat dinaikkan. Omar lakukan clearance. Ini peluang untuk Kerinci. Hantaran yang baik pada Dean. Haikal. Mas
libasan yang dilakukan Haikal. Bijak Dian melarikan bola ke sudut gelanggang untuk berikan lebih ruang bagi Haikal melakukan libasan. Pada anda yang sedang menonton, ini merupakan perlawanan akhir Exosio Cup 2020 yang MPSJ Serdang. 9 sama kedudukan sekarang. Format permainan 21-21-15. Baik Kimi kali ni, tapi keluar. Jaga garisan Cik Zul mengesahkan bola itu keluar. Laju tapi sayang sedikit melepasi garisan. Sembilan 10, satu mata di belakang. Kimi mungkin akan cuba mencari Haikal, saya rasa. Seperti yang diduga, tapi ditapis dengan baik oleh Faisal. Kimi cuba menyelamatkan bola. Tolakan daripada Haikal sudah dijangka, tapi sedikit jauh untuk dinaikkan oleh Kimi. Dua mata memisahkan mereka kini. Satu lagi servis. Saya merasakan bola ini adalah bola drop daripada Kimi. Seperti yang diduga, dapat dinaikkan dengan berhadian. Haikal, libasan yang kemas. Macam mana saya boleh tahu Kimi akan drop? Jangan tanya, itu rahsia saya. Baik, perlawanan nampaknya semakin ke depan bagi regu Kerinci. Pertahanan adalah perkara yang paling besar perlu melakukan sekarang, kerana saya faham Faisal agak terjejas untuk melakukan servis-servis laju kerana gerakan kakinya diperhatikan secara rapat oleh penjaga garisan. 12-9. 3 mata memisahkan mereka. Faisal perlu mengubah, mencari Omar. Itu adalah tindakan bijak. Maju servis daripada Faisal menuju ke sasaran tuju. Omar hanya mampu mengangkat kaki, cuba untuk membadik bola itu, tetapi bola sampai terlebih dahulu sebelum kakinya naik dengan sempurna. 13-9. Faisal akan mencari Omar lagi, saya rasa. Omar dah mula cuba menutup sisi tujuh. Seperti yang saya kata, itu sekali lagi. Ini adalah antara kelebihan Faisal kerana dia memiliki ketepatan dalam mencari sasaran, dan nampaknya sudah 2 kali berturut-turut side 7 Omar menjadi mangsa. Jadi adakah kali ketiga Faisal akan melakukan sama? Saya rasa tidak. Faisal mungkin saja akan melakukan bola drop kali ini untuk merangkap ketiga-tiga pemain. Kita tengok sama-sama apa yang berlaku. 14-9 sekarang. Akan drop? Tidak, masih lagi Omar. Afifuddin. Oh, bacaannya ambil daripada Faisal. Haikal tap kali ni, bijak gerakan Haikal. Meskipun pemain-pemain ini muda, tapi kematangan mereka nampaknya jelas ditunjukkan menerusi perlawanan ini. Kalau kita berada tadi di sini menyaksikan pertembungan mereka di peringkat Sukuahi menentang regu daripada MPPJ yang dibarisi oleh Capang dan juga Bob. 9-15. Mereka bermain dengan begitu dahsyat sekali ke tie break. Cubaan side 7 oleh Kimi nampaknya tidak menjadi. Pada sahabat-sahabat yang sedang menonton, mohon share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita boleh tengok. Boleh share di FB masing-masing dan di MBR juga. Ini baru set yang pertama. 9-16. Jauh 7 mata sebenarnya. Adakah Kerinci akan pulang dengan RM3,000? Kurang kemas daripada Faisal pesbol tadi. Bola tu tidaklah terlalu laju, tapi pergerakan Faisal yang agak kurang sinkronis dengan pergerakan bola menyebabkan terkucil sedikit pesbol Faisal tadi. Mata masih lagi terlalu jauh. 10-16. 6 mata memisahkan, tapi dalam sepak takraw apa saja mungkin. Baik kali ni Haikal meletak saja, masih dalam permainan.
Haikal bijak tetapi Kimi berjaya menyelamatkan keadaan. Afifuddin bola kandas. Itu tak sepatutnya berlaku. Afifuddin memegang tengkuk. Saya tak pasti apa terjadi. Mungkinkah terkehil ke, terpeniot ke, apa hal lah tu bukannya tu Jam dia kurang selesa sikit dengan bahagian tengkuk tu. Tak pasti apa yang berlaku. Time out diminta oleh pasukan Perjam 5 Events. Okey, saya tengok komen-komen dulu kalau ada baik, nampaknya terima kasih kawan-kawan yang menonton. Brother Wari, Yasu, Labib, Azlan, mohon share pada kawan-kawan. Saya pun tak pasti sama ada suara saya clear atau tidak sebab dah lama saya tak pakai earphone ni. Kalau tak clear tolong bagi tahu. Nanti saya akan cuba uruskan dalam cara yang berbeza pula. Ya betul, Fadil Halim, Afifuddin killer ATM. Dah lama tak tengok asli. Faisal ASG betul. Ya, Emon Faisal ASG. Juga Tekong LSN Penang yang juga Tekong pasukan Pulau Pinang. Cuma saya tak pasti Faisal akan beraksi untuk Sukma ataupun tidak. Bisa main Sukma tak? Banyak. Mimpi dia buat ni? Cubaan lah. So maklumat yang saya terima daripada ejen risikan kami bahawa ini memang regu Sukma Pulau Pinang. Ini adalah test match untuk mereka dan layak ke peringkat akhir pastinya adalah satu benda yang sangat baik. Dan saya boleh katakan persiapan pasukan Sukma Penang sebenarnya juga agak mantap. Kita kembali ke gelanggang semula. Saya tutup dulu komen. Baik. Keadaan ini mengingatkan saya di era sekitar tahun 1997-98 di mana di waktu itu banyak sekali pemain-pemain muda sangat dominan, iaitu di era Putra Abdul Ghani, Firdaus Ghani, Akmal Firdaus, Nawan, dan seolah-olah zaman itu kembali semula sekarang. Servis nampaknya di tangan Kerinci. 17-10 hujung mata. Faisal mungkin akan mencari Omar lagi. Omar dah cuba duduk dalam keadaan sengit, bimbang. Side 7-nya di sasaran. Drop kali ni Omar berjaya mengambil. Dean dengan mudah menaikkan bola sedap untuk Haikal. Placing bijak tindakan Haikal. Begitulah susahnya berdepan dengan Killer Kidal. Terutama bila Killer Kidal ni pula dinamiknya baik, bijak menyusun pelbagai bentuk pukulan, ini akan memberikan kelebihan. Meskipun sizing Haikal tidaklah terlalu tinggi, tetapi gerakan ankle-nya yang baik sangat membantu untuk dia melunaskan tanggungjawab sebagai killer. 18-10, 8 mata memisahkan. Faisal. Kandas pula kali ni. Bola yang agak kurang sampai untuk Faisal. Bukan daripada Dean. Faisal memang bijak mengendalikan masa di belakang. Macam-macam cara dia gunakan untuk beli masa. Baik, Afifuddin menjadi mangsa, tapi communication yang kurang kemas di antara Kimi dan juga Afifuddin. Meskipun Afifuddin berjaya naikkan bola tu, tapi ketinggian yang tidak cukup menyebabkan Kimi menganggap Afifuddin yang sepatutnya mengambil bola yang kedua. Jarakkan lagi mata. 8 poin memisahkan kedua-dua regu ini. Saya rasa dengan mudahnya set pertama ini menjadi milik regu Kerinci. 11-19. Baik, itu memang antara master service daripada Kimi. Side 1 yang memang sukar untuk dikembalikan kerana bola itu tiba kepada Killer dalam keadaan di paras pinggang, dan dengan kelajuan itu pastinya memudahkan bola cecah lantai tanpa sempat diusik oleh Killer. 12-19. Masih lagi belaga. Kimi akan mencari sasaran yang sama.
Sasarannya sama kali ni, tetapi cuba ditapis oleh Faisal. Tak sempat kerana bola terlebih dahulu mengenai jaring. Berikan mata yang ke-13 pada Regu Faisal. Sekali lagi teknik mengingatkan masa. Tali kasut terbuka lah, stokin turun lah. Ini kali kena buat syarat tali kasut kena welding siap-siap saya rasa macam ni. Barulah tak ada masalah tali kasut terbuka. Hai. 13-19. Adakah tindakan Faisal tadi mampu mengganggu rentak Kimi? Servis ketiga Kimi. Kali naik Haikal. Tandukan saja ke belakang. Afifuddin shot. Bam. Wah. Bola terlalu short. Mengakibatkan mudah saja Haikal melakukan dengan. Saya tak rasa itu tindakan yang sepatutnya Omar lakukan tadi. Cuma apa yang saya boleh katakan, Afifuddin agak terganggu pada set yang pertama ni. Tak pasti apa yang berlaku sebab saya lihat Afifuddin macam agak kurang enjoy perlawanan pada set yang pertama ni. 20-13. Adakah akan ditamatkan dengan satu servis drop daripada Faisal? Tengok sama-sama. Oh, tidak. Bahkan tepat Faisal menuju terus kepada Kimi. Berikan mata yang ke-21 dan kemenangan Regu set pertama bagi Regu Kerinci. Pada anda yang sedang menonton, ini merupakan perlawanan akhir Sepak Takraw Exosio Cup 2020 yang mana inisiatif ini dibawa oleh beberapa syarikat dan antaranya ialah Young Turtle dan Exosio Markets. Saya pun tak pasti lagi Exosio Markets ni apa dia punya business nature, tapi ini adalah langkah yang bagus untuk mereka membantu mempromosikan sukan sepak takraw ni. Feeder tak ngam tu patutnya Ayung main. Alamak. Fadil merujuk kepada regu mana satu tu sebenarnya. Sebab kalau Ayung kat situ dah jadi 2 state tu, tak boleh. Kejuaraan ni hanya 1 state saja. Set pertama dimenangi oleh Regu Kerinci tadi dengan 21-13. Saya rasa sesuatu perlu dilakukan segera oleh Regu Perjam kerana ketara sekali perlawanan set pertama dominasi oleh servis kedua dua Tekong. Sebenarnya itu yang saya boleh katakan. Bukan tentang aksi kedua-dua killer sangat. Dan apa yang saya boleh katakan pada set pertama tadi, perlawanan agak sedikit terganggu apabila Fadil, tak boleh kalau Ayung kat situ 2 state tak lepas. Dia ni 1 state saja. Kawan saya tadi apabila pengadil penjaga teras menangkap Faisal batal dengan gerakan kaki terangkat, akibatkan Faisal sedikit berhati-hati untuk melakukan servis dan mengakibatkan perlawanan sedikit tengok. Encik Azam Aziz, terima kasih atas respon. Jadi saya tahu keadaan suara saya macam mana. Dan set kedua ini kita harapkan perlawanan menjadi lebih sedap. Terdahulu yang saya lihat perlawanan yang sedap tadi ialah di peringkat suku akhir. Pertembungan memang regu-regu yang aku kat live kat mana? dekat page Bola Rotan. Bola Rotan. Page page. Facebook page. Ada adik datang tanya saya tadi, abang live kat mana, dia kata. Iyalah. Terima kasih sudah menonton, tolong share supaya lebih ramai orang dapat tengok. Regu tiada pemain ganti. Kerinci akan berlaku sepak mula. Bola yang digunakan ialah bola Gajah Mas. Itu juga dengan jaring official produk. Saya tutup dulu komen siap. Okey, baik. Kedua 0-0. Agak laju balingan itu. Drop. Omar je menaikkan. Afifuddin. Itu baru libasan Afifuddin yang kita biasa tengok dalam TV tu. Mana libasannya padu, bijak melari daripada. Tapi nyaris juga dicongkil oleh Dean tadi.
dia membaca bola tu dengan betul, tapi bola laju, tak sempat dia mencongkel bola tu dengan sempurna. Faisal mengambil tempat 0-1 kedudukan sekarang. Baik sekali servis Faisal. Itulah kelebihan Tekong Kidal. Yang kalau kita perhatikan regu kelinci ni nampaknya kedua-dua pemain Faisal dan juga Haikal adalah pemain Kidal, pastinya memberikan kerumitan kepada regu yang berhadapan dengan mereka. Servis kaki kiri Faisal tadi menuju tepat ke peha Afifuddin. Mengembang mata yang kedua. 1 sama. Maafkan saya. 1 sama. Sayang keluar. Cuba mencari Kimi tetapi sekaki lebih kuat bola tu keluar daripada gelanggang, menyebabkan regu berjam. Sekali lagi saya melihat Afifuddin mengetuk-ngetuk leher dan dia menggiling-giling. Saya tak pasti apa berlaku kat tengkuk dia. Dia macam tak selesa. Mungkin ada jatuhan ke tadi, tak pasti. 2-1 Kimi. Bola agak kurang sampai pada Afifuddin, mengakibatkan Kimi terpaksa bergerak jauh ke hadapan, menapak. Berikan mata 2 sama. Mudah dinaikkan oleh Faisal. Lantaran tinggi untuk Haikal. Blessing tetapi keluar. Tindakan yang baik sebenarnya Haikal melarikan bola tu ke sisi gelanggang, tetapi sayang sedikit terkeluar. Berikan ruang untuk regu Perejam bernafas, cuba mendapatkan kemenangan pada set yang kedua untuk mengheret ke perlawanan di tie break. Mampukah itu berlaku? Kita saksikan sama-sama kesudahan perlawanan ini. 3-2. Drop yang baik daripada Kimi tapi dinaikkan oleh Dian. Haikal blocking daripada Afifuddin, terbias keluar. Tinggi hadangan Afifuddin. Dapat lihat hampir 3 suku pada badannya terapung di udara melakukan hadangan. Kita pun sebenarnya sudah agak lama tak ada killer yang bersaiz tinggi macam Afifuddin. Dan saya boleh katakan Afifuddin juga adalah antara killer yang perlu dihormati di masa ini, sebab permainannya sekarang belakangan ini memang banyak peningkatan. 3 sama Faisal. Slope mudah dinaikkan oleh Omar. Afifuddin agak rendah tapi masih dalam mainan Haikal. Sayang agak gopoh tindakan Haikal. Bola itu tak sepatutnya dinaikkan rendah sebegitu. Dia perlu mengambil lebih lagi tinggi supaya dia boleh melakukan libasan. Tapi apa pun itu adalah respon yang agak tangkas daripada Haikal. Dan setidak-tidaknya itu tindakan yang baik daripada seorang pemain muda yang perlu lagi dibimbing untuk masa hadapan. 3-4. Seperti set yang pertama tadi juga mereka agak ketinggalan sebelum mula menjarakkan diri. Itu memang superb. Servis yang menuju ke bucu gelanggang dengan kelajuannya sebegitu adalah satu ciri hebat yang dimiliki oleh Faisal. Hanya mampu beramai-ramai kita menyaksikan bola itu sebegitu menuju terus ke kotak 4 sama. Apakah Faisal meraih mata yang kelima daripada servis ini? Afifuddin dalam keadaan tegak saja. Berjaya menaikkan bola. Omar antaranya baik tu Afifuddin. Blocking. Go. Bacaan yang baik daripada Faisal, tapi sayang tacklingnya kurang kemas mengakibatkan bola melantun keluar. Satu kelegaan untuk regu Perejam kerana first ball daripada Afifuddin tadi mudahkan. Antaran daripada Omar yang berasal daripada Melaka kalau saya tak silap. Kimi. Baik kali ini pada Kimi. Sorry, suara saya paling kuat dalam stadium ni rupanya.
umpan yang kemas daripada Kimi menuju ke side 5. Mengakibatkan Dian dan juga Faisal tidak bergerak pun untuk mengambil bola itu. Kimi, sasaran yang sama tapi tackling yang baik daripada Dian. Deflection yang hanya berguling di jaring, berikan mata pada regu kerinci. Gelanggang MPSG ini sebenarnya adalah sebuah gelanggang yang sangat baik kerana jarak penonton dengan gelanggang adalah dekat, memberikan kepuasan menonton. Oh, masih dalam permainan. Baik rejaman pada Haikal. Abidin agak teragak-agak untuk melakukan hadangan kerana Haikal banyak lakukan libasan dengan cara menarik bola ke arah badannya. Tapi kali ini agak kurang sampai pergerakan Afifuddin. Akibatkan bola mudah saja libasan Haikal mengundang mata pada regu Kerinci. Mampukah Kerinci akan pulang dengan RM3,000 pada malam ini? Ya, sama-sama. Sama. Saya dah faham sekarang. Rupanya apabila balingan feeder agak laju kepada Faisal, maka bola itu adalah bola drop. Kalau bola tu lambungannya agak kurang laju, Faisal akan pump bola tu. Baik, saya dah faham. Kakak, ini satu benda yang bagus untuk kita kaji sama-sama. 7-6, satu mata memisahkan mereka di hadapan Kerinci ketika ini. Betul, drop menyebabkan disebabkan oleh lambungan laju. Rupanya itulah cara mereka berkomunikasi. Bagus rupanya. Baik. Itu adalah senjata sulit Faisal dan juga regunya. 8-6 kedudukan sekarang. Dan anda sedang menonton adalah set yang kedua. Kerinci menang first set tadi 21-13. Wow, baik dinaikkan kali ini. Omar hantaran tinggi, terlepas pula. Tapi hujung mengundang mata kepada regu Perejam. Tujuh lapan. Kimi perlu melakukan sesuatu. Sasarannya perlulah Haikal di side 1 untuk memberi mata. Masih lagi pada Dian. Dian dapat menaikkan untuk Faisal. Haikal tackling. Dapat lihat betapa dominannya Faisal kepada lawanan ini kerana dia banyak mencorakkan keadaan. Ini dibantu dengan ketajaman Haikal melakukan libasan meskipun tidaklah terlalu laju, tapi ia memadai untuk membantu regu mereka oleh mata demi mata. 9, dua mata kini terpisah. Kimi, apakah pula senjatanya kali ini? Mudah dinaikkan Faisal. Haikal kali ini masih tangan pula. Sayang sekali. Dia 7-10 kedudukan sekarang. 3 mata pula. Agak jauh sebenarnya. Kimi. Wow, baik kali ni. Memang sukar sebenarnya kalau bola masuk ke poket itu kerana kedudukan bola adalah di antara lutut ke buku lali. Ada di tengah-tengah mengakibatkan killer biasanya akan meninggalkan saja bola itu dan tekong cuba mencongkil
Tapi untuk saiz seperti Faisal, pastinya agak sukar dia melakukan jangkauan, kecuali kaki anda macam Siti Pong ataupun Syahir. 10-8. 10-8. Ini servis kembali kepada kelinci. Drop lagi. Kali ni Omar Afifuddin. Untuk kesekian kalinya libasan Afifuddin kini dihadang kemas oleh Haikal. Saya rasa memang ada sesuatu yang tak kena dengan Afifuddin sebab dia kerap kali memegang tengkuknya. Tak pasti apa yang berlaku, tapi nampaknya keadaan itu memang benar-benar mengganggu Afifuddin. Sayang, drop pula. Sebelas 9 kedudukan sekarang. Baik kali ni. Masih dalam permainan, kata pengadil. Sayang. Pengadil tidak membatalkan keadaan itu. Meskipun kita menjangkakan servis itu sepatutnya sudah pun batal, tapi sukar untuk kami sendiri untuk mengatakan kerana bukan Omar membelakangkan kamera. Cuma itulah yang sepatutnya kita faham bahawa selagi pengadil tidak berkata apa-apa, maka game on. Jangan buat keputusan sendiri. 10-11. Tak sampai mana. Hanya satu mata memisahkan mereka. Kimi, adakah akan mencari Haikal? Masih Faisal sasarannya. Kimi bersedia di situ. Afifuddin nampaknya. Dia naikkan bola. Kali ni Omar pula hantaran kali ni untuk Afifuddin agak jauh. Apa dah berlaku di situ? Faisal. Licin. Agak licin. Faisal yang cuba melakukan hadangan tadi nampaknya tergelincir. Sebelah sama kedudukan sekarang. Mudah dinaikkan di situ. Tackling pula daripada Omar, hantaran untuk Afifuddin, blocking Faisal. Terpacak libasan Afifuddin. Mudah saja dia melarikan bola dengan ketinggian lompatannya. Tak mampu Faisal melakukan hadangan meskipun dia mencuba. Itulah rajinnya Faisal. Dialah yang servis, dialah yang blocking, dialah yang tackling. Pemain-pemain sebegini adalah pastinya pemain yang perlu diberikan perhatian. 12-11. Satu mata di hadapan. Kimi, baik kali ni. Saya merasakan yang bola itu agak kurang sampai sebab saya pernah menyaksikan aksi Kimi yang jauh lebih baik pada apa yang saya tengok pada malam ini. Utamanya apabila Kimi beraksi bersama abangnya Joy, kerana balingan Joy dan pada Kimi memang sangat serasi dan sebenarnya servis-servis Kimi jauh lebih padat. Sekiranya dia dapat balingan yang sempurna. 12 sama kedudukan sekarang. Faisal, pemain yang jadi harapan untuk menjadi pemain Malaysia satu hari nanti. Lihatlah saja bagaimana kejituan servisnya menuju ke sasaran, terutama pula dengan kaki kirinya yang kuat, meletakkan dia di kelas yang tersendiri.
Afifuddin pula. Kaki kanan Afifuddin menjadi mangsa. Side satu, Afifuddin cuba membadik tapi bola itu sudah pun jauh ke belakang. Sebabkan Kimi tak mampu menyelamatkan keadaan. Saya rasa sesuatu perlu dilakukan segera oleh regu merejam 5 event ini untuk mengelakkan daripada jarak semakin jauh, 14-12, dua mata memisahkan mereka. Harus kita faham bahawa regu Kerinci selain daripada serangan, defend mereka juga baik. Ras, biji lagi, Omar mudah untuk Afifuddin. Dalam mata berjam tempat sepak. Kemas blessing daripada Afifuddin. Meskipun kita lihat itu bukanlah libasan sebagaimana anda biasa saksikan di TV, tapi apa yang kita kena faham dalam format permainan sebegini ialah mereka perlu beraksi selepas satu demi satu permainan dengan tempoh waktu rehat yang hanya sekadar 10 ke 15 minit sahaja. Jadi ketahanan pemain pastinya tak sama banding dengan apa yang anda saksikan di Sukan C, Sukan Asia ataupun yang selalu tersiar di TV. Kerana perlawanan sebegitu hanyalah maksimum sehari 2 perlawanan sahaja. 13-14, satu mata. Mampukah Perejam merapatkan jurang? Kimi mencari Haikal. Chance ball kali ini. Omar bola dua yang baik. Afifuddin. Tap yang cukup mengundang mata. Walaupun Faisal dan juga Dian sudah berada di posisi bersedia untuk melakukan tackling, tetapi pengalaman Afifuddin dalam beraksi berikan kelebihan untuk dia sekadar melakukan tapping, berikan mata. Pada regu Perejam yang kini kedudukan terikat 14 sama. Adakah perlawanan diheret ke tiebreak? Kimi madu kali ini. Haikal dapat menaikkan bola. Dian. Gol. Bijak Haikal merebahkan badan terlebih dahulu, mengakibatkan dia boleh memaku bola lebih pacak. Lepas tu kita perhatikan bola terkena jaring terlebih dahulu sebelum dia jatuh ke hadapan Omar, yang mana ia jauh daripada hadangan yang dibuat oleh Afifuddin. Dalam keadaan sebegini sebenarnya hadangan perlu dikemaskan oleh Afifuddin ataupun taktikal berubah, iaitu Omar yang melakukan hadangan, bukan lagi Afifuddin. Mudah saja bola suluk itu. Haikal. Blocking kali ini jaya apabila Haikal cuba menarik bola ke arah badan Afifuddin, tapi blocking rapat itu tadi mengena peha Afifuddin yang tinggi melakukan hadangan. Keadaan kembali hampir perbezaan mata mereka. Beri tekanan kepada kedua-dua regu sama ada ia akan berakhir dalam tiebreak ataupun tidak. Ya, memang regu Kerinci banyak cuba melengah-lengahkan masa sebab saya percaya mereka dalam keadaan sangat penat. Perlawanan mereka hari ini semuanya kasar-kasar belaka. 15 sama terikat kedua-dua regu ini. Set yang kedua, perlawanan akhir Sepak Takraw Exosio Cup 2020. Faisal, Kimi menjadi mangsa kaki kiri. Respon daripada Kimi yang agak lewat mengakibatkan tak sempat dia mengangkat kaki dengan sempurna dan bola sudah pun terlebih dahulu mengenai kaki. Sejuk sebenarnya kalau anda berada di tempat saya sekarang sebab memang blower punya lah kuat. Memang sejuk. Tapi di bawah gelanggang panas berapi-rapi. 16-15. Itu memang klasik. Servis padu daripada Faisal. Package-nya dengan sedikit lompatan mengakibatkan bola meluru menuju ke sisi 5, mengakibatkan Omar dan juga Kimi tidak mampu berbuat apa-apa. (17-15). 17-15. Adakah perlawanan akhir malam ini berakhir dengan straight set? Itu memang Itu memang Tak mampu Omar berbuat apa-apa kerana servis melintang
menuju ke bucu gelanggang. Hanya mampu dilihat saja oleh Omar mengharapkan bola itu keluar, tapi nyatanya bola berikan mata ke-18. 3 mata berturut-turut. Hasil servis Faisal. 15-18, 3 mata. Kimi perlu berusaha mendapatkan juga 3 mata ini bagi merapatkan jurang. Kimi baik kali ini, masih dalam permainan. Dinaikkan oleh Omar untuk Afifuddin. Pam! Placing yang mengenai muka kalau saya tak silap. Memang Afifuddin cuba ambil bola tu dengan lebih tinggi. Dan bahasan itu bias keluar. Faisal sekali lagi cuba membelahankan permainan. Dan saya faham bahawa pengadil juga terpaksa bagi muka sebab memang penat sebenarnya. Tunggu mereka kerja keras daripada pagi tadi. Meskipun banyak nama-nama besar yang datang ke kejohanan ini, Farid Abdul Aziz, Syahir Rosdi, Azlan Alias, Hijab Botak, Hijab Bom, tapi malangnya semua nama-nama besar ini bahasa memberi laluan kepada pemain-pemain muda ini layak ke peringkat akhir. 16-18. Baik pada Kimi kali ini, dinaikkan oleh Faisal. Aikal. Oh, bijak Aikal melarikan bola ke bucu gelanggang. Meskipun hadangan daripada Afifuddin tadi memenuhi ruang udara, tapi tolakan kaki kiri Aikal tadi bolehkan bola menuju ke bucu gelanggang dan Omar tidak mampu menggapai bola itu. Ini memberikan mata yang ke-19. Hanya 2 mata memisahkan di antara 3,000 dan 1,500. Adakah Kerinci akan pulang dengan 3,000? Rejam Herit berlawan ke peringkat tiebreak. Servis ketiga daripada Kimi. Nambungan Afifuddin. Sedap nampaknya kali ini. Drop saja. Aikal menaikkan bola. Dian menaik atas. Afifuddin cuba ikut. Blocking kali ini. Masih sekali lagi lapanan. Aikal. Blocking kali kedua. Afifuddin. Baik hadangan Afifuddin. Bacaannya yang tepat. Melakukan hadangan. Merapatkan jurang. 19-17. Dan ketika inilah turning point perlawanan ini, kerana servis sekarang berada di tangan Kerinci. Sekiranya Faisal mampu mendapatkan ace, ini akan memberi peluang. Tapi jika break ball berlaku, kemungkinan yang sangat besar kedudukan 20 sama mungkin. 19-17. Mampukah keadaan mata ini dirapatkan oleh perejam Faisal? Itu memang kelas. Servis padu menuju ke sasaran 5 dengan sempurna. Tidak mampu untuk Omar menjangkaunya. Kita dapat lihat pergerakan Omar sebenarnya sudah pun lewat, mengakibatkan bola terlebih dahulu mencecah ke garisan. Omar sampai menggiling-giling kepala sebab bola itu memang 20-17. Adakah Perejam akan berpuas hati hanya di tempat yang kedua? Faisal. Oh, itu memang kelas. Dan pemenang nampaknya menjadi milik Kerinci. Menang straight set 21-13 dengan 21-17. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Perlawanan kali ini menjadi milik Kerinci. 3,000 menjadi milik mereka. Dan saya balik dengan gembira. Okey, jumpa lagi di siaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.